Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Saya akan membentangkan topik yang menarik pada hari ini, iaitu pelakuan jenayah oleh kanak-kanak. Adakah mereka boleh dituduh? Dalam bidang undang-undang jenayah, terdapat satu prinsip unik yang dikenali sebagai Dowling Capex yang telah lama dimengarah perlakuan terhadap kanak-kanak yang terjerat dalam tindakan jenayah. Doktrin ini berakar ubi dalam prasangka bahawa kanak-kanak di bawah umur tertentu tidak mempunyai keupayaan untuk melakukan jenayah disebabkan pemahaman terdapat akibat yang terbatas. Dan sistem ini telah membentuk sistem undang-undang di seluruh dunia. Pertama sekali, mari kita mula dengan memahami apa itu Dowling Capex. Ia adalah prinsip hukum yang menganggapkan kanak-kanak sebagai golongan yang suci dan tidak berkemampuan untuk melakukan jenayah. Dowling Capex berasal dari bahasa Latin yang melambangkan prasangka bahawa kanak-kanak di bawah umur tertentu tidak mempunyai keupayaan untuk melakukan jenayah. So, di bawah undang-undang umum, doktrin ini berfungsi sebagai perisai bagi individu muda, memberikan imuniti kepada mereka daripada tanggungjawab jenayah jika mereka berada di bawah ambang umur tertentu. Ini membawa kita kepada persoalan, apakah kanak-kanak itu dan pada umur berapa mereka dianggap sebagai Dowling Capex? Berdasarkan Seksyen 2 Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak di Malaysia adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Dan konsep Dowling Capex di Malaysia telah diterapkan dalam undang-undang melalui Seksyen 82 dan 83 Kanun Keseksaan dan Seksyen 113 Akta Keterangan. Seksyen 82 Kanun Keseksaan memberikan pelepasan mutlak kepada kanak-kanak yang berumur di bawah 10 tahun daripada tanggungan jenayah. Ini bermakna mereka tidak boleh dituntut tanggungjawab atas sebarang perbuatan jenayah walaupun ia dilakukan dengan sengaja. Namun, Seksyen 83 Kanun Keseksaan membuka pintu kepada kanak-kanak yang berumur antara 10 hingga 12 tahun untuk dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu kesalahan jenayah jika mereka mempunyai kematangan yang mencukupi untuk memahami sifat dan kesan perlakuan mereka. Kematangan adalah apa yang diungkapkan sebagai belum cukup akal untuk menimbangkan keadaan dan akibat perbuatannya pada masa kanak-kanak itu melakukan kesalahan berkenaan. Undang-undang Malaysia menyerahkan soalan kematangan seseorang kanak-kanak itu kepada semua pihak yang terlibat untuk membuat pertimbangan. Oleh itu, ia merupakan persoalan fakta. Dan bagi sesuatu pertuduhan jenayah terhadap kanak-kanak, pihak pendakwa memikul beban pembuktian mengatakan kanak-kanak itu sudah matang. Selain itu, Seksyen 113 Akta Keterangan memberikan pelepasan mutlak kepada kanak-kanak lelaki di bawah umur 13 tahun dengan anggapan mereka tidak berkemampuan untuk melakukan rokok. Persoalannya adalah sejauh manakah Dowling Capex dapat membentuk pertahanan dalam kes jenayah.
Adakah kanak-kanak di bawah 10 tahun masih boleh menggunakan dolly in capex sebagai pembelaan jika jenayah itu dilakukan dengan sengaja atau diarah oleh pihak lain? Dalam analisis case, kita melihat contoh case Walters lawan Lam, di mana orang dewasa menggunakan kanak-kanak di bawah umur 10 tahun untuk menjalankan aktiviti jenayahnya. Meskipun kanak-kanak itu melakukan perbuatan jenayah yaitu actus real, namun orang dewasa itulah dianggap sebagai pesalah utama. Oleh itu, kanak-kanak di bawah umur 10 tahun tidak mempunyai liability jenayah. Kita juga boleh merujuk kepada kes Ri Tan Cheng Siong, di mana mahkamah memutuskan bahawa kanak-kanak tidak boleh dipertanggungjawabkan atas sebarang kesalahan. Dan pihak pendakwaan perlu membuktikan bahawa kanak-kanak tersebut mempunyai kecerdasan luar biasa untuk membantang pandangan ini. Akhirnya, dapat disimpulkan bahawa Malaysia mempunyai pendekatan yang tegas mengenai tanggungjawab jenayah kanak-kanak. Dolly in capex diterapkan secara berbeza mengikut umur kanak-kanak di bawah 10 tahun yang dianggapkan mutlak tidak berkemampuan untuk melakukan jenayah, manakala kanak-kanak berumur 10 hingga 12 tahun mungkin dituntut tanggungjawab jenayah jika kematangan mereka mencukupi. Namun, kehadiran unsur-unsur seperti niat jahat dan peranan pihak lain dapat dipengaruhi kesimpulan ini. Oleh itu, keadilan perlulah ditekankan dalam menangani kes melibatkan kanak-kanak sebagai pengaku jenayah. Penerapan dolly in capex di Malaysia tercetus dalam sejarah undang-undangnya yang dibentuk oleh pengaruh penjajahan British. Walau bagaimanapun, dengan konteks global yang berubah, kebergantungan yang teguh kepada usia sahaja mungkin menimbulkan cabaran. Angin perubahan telah membawa beberapa negara untuk mempertimbangkan semula doktrin dolly in capex, mengiktiraf kelemahannya dalam dunia yang ditandai oleh pivotasi awal, teknologi dan norma budaya yang berubah. Contohnya, United Kingdom telah menghapuskan doktrin ini dan mengembarangkan pendekatan yang lebih berwibawa. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana memberikan perhatian.